Okey. Jadi alhamdulillah pagi ni dah diberi kesempatan ya Allah Taala untuk saya teruskan PDPR kita hari ini. Dan saya doakan semua berada dalam keadaan yang baik ya. Okey, jadi kita teruskan pagi ini PDPR kita Bahasa Melayu tingkatan 4 berkenaan tata bahasa. Okey. Jadi untuk tahun ini merupakan tahun pertama untuk KSSM untuk Bahasa Melayu bahagian tata bahasa merupakan soalan bahagian A dalam kertas Bahasa Melayu kertas 2. Ya, Bahasa Melayu 2. Jadi untuk Bahasa Melayu 2 ini akan dimulakan terlebih dahulu dengan tata bahasa. Berbanding dengan tahun kakak-kakak awak, abang-abang awak tahun 2020 dan sebelum tu bermula dengan rumusan. Jadi untuk tahun awak merupakan tahun premier permula bagi KSSM. Bukan awak, abang awak yang 2021 ni lah. Awak grup yang kedua ya. Merupakan kumpulan kedua yang akan menghadapi peperiksaan SPM 2022 nanti. Okey, untuk Bahasa Melayu kertas 2 akan bermula dengan Bahasa Melayu bahagian A ya, Bahasa Melayu 2 bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa. Dan memberikan markah 35 markah. Okey, jadi untuk tata bahasa ini ada 5 soalan yang perlu kamu semua jawab dan perlu tahu kelima-lima bahagian ini, iaitu yang pertama soalan 1 morfologi, soalan 2 sintaksis, soalan 3 penyuntingan, soalan 4 bahasa Melayu standard dan soalan 5 ialah peribahasa. Okey, untuk morfologi ada kaitannya dengan perkataan ya. Kamu kena kenal pasti apa dia kata tunggal, kata majmuk, kata sendi nama, kata kerja, kata adjektif, semua tu berkenaan dengan kata. Manakala sintaksis berkaitan dengan ayat. Contohnya ayat majmuk ya, ayat cakap ajuk, ayat cakap pindah ya, ayat aktif, ayat pasif. Ini semua termasuk dalam soalan nombor 2. Penyuntingan pula merupakan soalan mencari kesalahan kata, kesalahan imbuhan, kesalahan kata istilah, kesalahan tanda baca. Ya, pun masuk juga. Kesalahan apa lagi? Tata bahasa. Itu penting sekali. Dan soalan 4, Bahasa Melayu Standard. Diperkenalkan buat pertama kali untuk tahun 2021. Untuk abang-abang awak tahun ini tahun 2021 pula nak ambil exam hujung tahun nanti. Bahasa Melayu Standard iaitu terjemah daripada Bahasa Melayu klasik kepada Bahasa Melayu Standard. Okey, jadi untuk yang ini anda semua dikehendaki tahulah tentang Bahasa Melayu klasik. Okey, dan seterusnya ialah peribahasa. Okey, macam biasa awak pun dah belajar tentang peribahasa dahulu. Ya, sama ada simpulan bahasa ataupun perumpamaan ataupun bidalan ya. Contoh tahun ini, tahun terakhir KBSM, abang awak baru je ambil hari Isnin lepas, peribahasa keluar mudah saja iaitu simpulan bahasa. Jadi senanglah untuk peribahasa ni, jangan risau. Okey, jadi kita akan teruskan pada soalan yang pertama iaitu morfologi. Okey, macam biasalah untuk morfologi ni apa-apa pun soalan mesti baca dahulu soalan ya yang perlu anda faham. Jadi untuk soalan morfologi, okey saya bacakan dahulu apakah arahan soalan. Lepas ni saya minta salah seorang daripada kamu semua yang ada pagi ni untuk bacakan arahan soalan. Okey, untuk morfologi, baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 2 kata sendi nama. Ya.
dua kata sendi nama dan dua kata kerja. Dua kata kerja. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri. Okey, satu ayat. Fahamkan ya, satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. Arahan pertama ni, menambahkan imbuhan tak dibenarkan langsung. Menukarkan imbuhan, yang kedua patuhi, tidak boleh tukar imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa. Okey, jangan jadikan perkataan itu peribahasa. Contohnya kalau dikehendaki buat perkataan ayat daripada perkataan lipas, kamu buat lipas kudung. Salah, tak boleh ya. Lipas kudung ialah simpulan bahasa. Ataupun nama khas. Nama khas pun tak boleh. Contoh, kamu dikehendaki membuat ayat daripada perkataan pendidikan. Tapi awak tulis Kementerian Pendidikan Malaysia sedang berusaha. Itu dah salah sebab merupakan kata nama khas. Jadi tak boleh. Jadi untuk tahun awak, patuhi ya. Setiap kali jumpa morfologi, patuhi 4 arahan ini. Jangan tukar imbuhan, jangan tambah imbuhan, jangan gunakan sebagai peribahasa dan jangan jadikan nama khas ya sebagai nama khas. Okey, jadi arahan soalan yang pertama ni perlu kamu patuhi juga ya, 2 kata sendi nama dan 2 kata kerja. Jadi tugasan awak kena kenal pastilah dalam petikan yang diberi anda ataupun kamu semua dikehendaki mencari yang mana kata sendi nama, yang mana kata kerja. Kemudian daripada 2 perkataan yang kamu cari tadi, 2 perkataan kata sendi nama dan 2 perkataan kata kerja tadi, kamu semua kena buat satu ayat. Ya, ayat sendiri yang faham, yang kamu faham sendiri. Ya, jangan ambil ayat dalam petikan. Okey, jadi kita lihat sama-sama. Kali ni saya minta sesiapa yang boleh baca. Okey, siapa yang baca ni nanti tolong bagi tahu pada cikgu awak, kata awak baca supaya cikgu boleh ambil bacaan awak ini sebagai PBD ya. Sebab kita kena tengok sebutan awak betul ke tidak. Okey, siapa boleh baca dan sebut nama ya sebab saya tak nampak siapa yang membaca tersebut. Okey, silakan. Siapa seorang boleh tolong baca? Silakan, tak kisah dari mana-mana, kelas 4 STEM ke, 4 geografi ke, 4 IK ke, tapi beritahu nama. Sila. Okey, siapa nama awak? Mukrin. Okey, Mukrin. Okey, Mukrin, baca Mukrin. Pada masa ini tu cikgu. Ya, yang petikan ni. Okey. Pada masa ini, Kementerian Pendidikan Malaysia sedang berusaha untuk memperkasakan pendidikan di negara kita kerana pendidikanlah yang akan menentukan hala tuju sesebuah negara. Menerusi pendidikan juga, kita akan dapat melahirkan pemimpin yang berwibawa, berkaliber dan kental jati diri. Walau bagaimanapun, hasrat murni kementerian ini menghadapi beberapa kekangan, antaranya termasuklah masalah disiplin murid di sekolah-sekolah. Kementerian telah menubuhkan jawatan kuasa petugas khas menangani gejala disiplin bagi mengatasi masalah ini. Okey, bagus. Alhamdulillah ya. Jadi tahniah Mukrin. Okey, jadi sekarang ni Mukrin dah baca petikan ini dan saya dah tahu kamu semua pun dah senaraikan 2 kata sendi nama dan 2 kata kerja. Okey, untuk makluman awak ya, untuk pengetahuan awak lah kalau siapa-siapa tak tahu dan tak tahu apa yang dikatakan dengan kata sendi nama dan kata kerja, saya jelaskan kat sini. Sendi nama ni merupakan perkataan-perkataan yang digunakan dalam ayat untuk menyambungkan ayat pun boleh ya, menjadikan sesuatu ayat tu lengkap perlu ada kata sendi ataupun kata hubung ataupun kata pemeri. Ini semua tergolong dalam kata sendi nama ya. Terutama sekali termasuk yang sering digunakan kata sendi dan juga kata hubung. Dan kata sendi ni paling banyak, contohnya kepada, daripada, itu semua termasuk dalam kata sendi. Begitu juga dengan
perkataan kata hubung, contohnya tetapi. Ini semua termasuk dalam kata sendi nama. Manakala kata kerja ialah kamu semua dah tahulah, perbuatan. Kata kerja ni ada 3 perkara yang perlu kamu tahu, iaitu 3 jenis lah kata kerja yang perlu kamu tahu, iaitu kata kerja tak transitif, kata kerja transitif dan kata kerja pasif. Okey, jadi dua kata kerja ini selalunya bermula dengan imbuhan mekan. Imbuhan imbuhan apitan mekan, mei, itu semua tergolong dalam kata kerja. Okey, jadi saya rasa kamu semua dah kenal pasti yang mana kata sendi nama dan yang mana kata kerja dalam petikan yang diberi. Okey, sekarang saya paparkan jawapannya untuk kita lihat yang mana kata sendi, yang mana kata kerja. Okey, di sini saya paparkan jawapan untuk soalan kata sendi nama. Okey, untuk pengetahuan awak ya, kata sendi nama pun ada tergolong dalam kata ke dengan di ya, itu juga kata sendi. Okey, itu juga boleh diberi sebagai jawapan. Okey, contoh yang ada dalam petikan ini, yang pertama perkataan kata sendi pada, kemudian di. Okey, seterusnya jawapan lain akan, telah, ini semua ialah kata sendi nama. Okey, manakala untuk kata kerja yang terdapat dalam petikan ini, menubuhkan, tengok ni, imbuhan me dengan kan, melahirkan. Tengok yang mana perkataan melahirkan. Dekat sini awak boleh gariskan dalam petikan awak, iaitu imbuhan me dan kan. Kemudian memperkasakan pun merupakan jawapan juga. Okey, kita ambil apitan mei pula, mengatasi. Okey, ada satu lagi jawapan kat sini, menghadapi. Ini semua ialah kata kerja. Menubuhkan ada ni, melahirkan, memperkasakan, mengatasi. Okey, selain daripada yang saya paparkan kat sini, ada juga iaitu menghadapi pun sama juga imbuhan kata kerja. Kata kerja yang merupakan kata kerja apitan imbuhan mekan, mei, ya, mei. Okey, jadi ini semua merupakan kata kerja. Jadi saya harap kamu semua faham apa yang dikatakan dengan kata sendi nama dan kata kerja. Okey, arahan pertama kamu dah ikut. Sekarang kita lihat arahan kedua. Arahan kedua ialah bina ayat. Okey, ini dia bina ayat. Daripada perkataan yang kamu senaraikan ini, okey, kalau soalan kata senaraikan 2, saya rasa perlu kamu patuhi atau tidak arahan ni? Siapa boleh jawab? Wajib patuhi ataupun tidak? Jangan tengok yang jawapan lain Okey, saya tak nampak chat, saya minta maaf sebab saya dah masuk paparan skrin ni, jadi saya tak tengok pun chat. Jadi saya nak kamu on mic, kamu seorang jawab, kata perlu ke tidak? Okey, siapa boleh jawab? Perlu tak ikut arahan soalan? Kalau kata 2, kena tulis 2. Betul ke tidak? Perlu. Ya, wajib. Ya, masa awak ni perlu ikut arahan. Jangan tulis lebih. Yang ini saya bagi supaya awak dapat tahulah yang mana jawapan yang lain. Dalam peperiksaan awak perlu senaraikan 2. Kalau soalan kata 2, kena buat 2. Kalau soalan kata 3, kena buat 3. Macam tu. Arahan untuk tahun awak bermula tahun 21 sampai 22 dan seterusnya, ikut arahan. Ya, kecuali lah kalau lembaga peperiksaan kata boleh ubah. Nanti kita tengok skema untuk tahun 2021 ni, kita akan apabila lembaga peperiksaan kata boleh ubah, kita cakap lah. Tapi arahan sekarang ni kata kalau 2, bagi 2 sahaja. Okey, jadi arahan keduanya ialah bina satu ayat daripada perkataan yang kamu pilih. Jadi satu ayat daripada kata sendi nama, satu ayat daripada kata kerja. Jadi contoh yang saya bagi kat sini, saya untuk pada, ya, kita ambil perkataan pada. Saya akan menunggang basikal pada waktu lapang. Okey, boleh macam tu. Okey, perkataan pada. Ataupun perkataan yang boleh kamu buat setiap hari setiap hari persekolahan kita bukan silap, saya tak boleh dah bina ayat sekarang ni. Contoh perkataan yang lain, pada
pada pukul contohnya. Puan Juria memulakan kelas pada pukul 9 pagi. Macam tu. Jadi awak guna perkataan daripada pada tu untuk bina ayat. Okey, yang kedua, kata kerja. Okey, kata kerja ini kamu ambil satu iaitu menubuhkan. Ambil yang mana kamu pilih saja ya. Okey, contoh. Kerajaan telah menubuhkan balai raya di menubuhkan balai raya ni salah sebenarnya. Okey, jadi kita perlu tukar perkataan menubuhkan persatuan. Contoh macam ni, saya tertinggal sebenarnya ayat ni, saya tak semak. Okey. Okey, kerajaan sepatutnya menggalakkan semua jawatan kuasa menubuhkan persatuan di kampung masing-masing. Macam tu. Ini ayat ni salah ni, saya terus ambil daripada jawapan dalam petikan, saya tak semak. Jadi kena ubah macam tu. Menubuhkan jawatan kuasa ya. Kalau macam ni patutnya membina balai raya, tak boleh ya. Menubuhkan jawatan kuasa persatuan kampung bagi kesejahteraan penduduk kampung. Contoh macam tu. Okey, jadi kita sekejap saya boleh tukarkan kat sini. Sementara tu jadi kita boleh tukarkan sekejap. Okey, kerajaan penduduk masyarakat. Masyarakat menubuhkan persatuan. Persatuan penduduk di kampung masing-masing. Di kampung masing-masing. Jadi kita betulkan ayatnya. Alright. Jadi kita dah dapat betulkan. Jadi kena buat ayat ni betul-betul ya, supaya kita tidak salah dari segi pemarkahannya ya. Jadi perlu buat begini. Jadi arahannya kamu dah patuhi 2 kata sendi nama, 2 kata kerja dan binalah satu daripada kedua-dua ayat perkataan ini. Okey? Jadi setakat ni ada apa-apa nak tanya untuk soalan morfologi? Ada? Tak ada je. Okey, kita teruskan lagi cepat, senang kan? Okey, seterusnya kita masuk kepada sintaksis. Okey, jadi sila baca seorang. Okey, saya baca dahulu arahannya. Baca petikan di bawah dengan teliti, tukarkan ayat bersusunan songsang yang bergaris, yang bergaris ni kepada ayat bersusunan biasa tanpa mengubah maksud asalnya. Bermakna kat sini kamu tak boleh ubah makna yang terdapat dalam ayat yang digariskan. Okey, jadi saya siapa boleh tolong baca? Okey, siapa boleh tolong baca? Okey, siapa boleh baca? Beritahu nama. Seorang baca. Ada siapa-siapa di situ yang yang boleh baca guna komputer ke guna telefon, mungkin susah sikit nak nampak kan? Kalau guna komputer, siapa tu bolehlah bacakan. Sikit je tu. Siapa ada? Ada 20 orang ni kalau tak silap saya tengok sekejap. Saya cikgu. Okey, siapa nama awak? Lina. Saya tak nampak ni. Ya? Yeah? Lina. Okey, Lina. Okey, baca Lina sekarang. Okey? Memerlukan makanan untuk hidup setiap manusia. Pemakanan seimbang bermaksud makanan yang mengandungi kumpulan zat makanan yang diperlukan oleh tubuh.
Penting untuk memastikan seseorang itu mencapai taraf kesihatan yang baik, pengambilan makanan seimbang. Perlu banyak mengambil makanan yang terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran kerana mengandungi sumber vitamin, mineral dan serat orang ramai. Amalan pemakanan seimbang dalam kalangan masyarakat perlu menjadi agenda utama negara untuk melahirkan rakyat yang cergas. Okey, dipetik, baca tu dipetik dari mana? Dipetik dan diubah suai daripada pengambilan makanan seimbang oleh Siti Balkis Budin, Dewan Masyarakat Mei 2007. Okey, jadi ini dia. Diambil daripada Dewan Masyarakat. Jadi saya sebenarnya galakkan pelajar agar awak semua baca sumber tu diambil dari mana. Jadi lihat kat sini ya, kebanyakan soalan diambil daripada Dewan Siswa, Dewan Masyarakat untuk menengah atas. Jadi saya galakkan kamu semua kalau dapat bacalah majalah Dewan Siswa, Dewan Masyarakat, kemudian ada lagi tambahan ya, Dewan Bahasa pun ada juga. Dewan Budaya, boleh baca. Semua tu untuk menambahkan pengetahuan awak dan kosakata kamu semua untuk menulis karangan pun ya, untuk menjawab soalan-soalan pemahaman dan juga tata bahasa. Okey, jadi dalam petikan sintaksis ni semuanya yang bergaris itu merupakan kata ayat songsang ya, merupakan ayat songsang. Jadi ayat songsang ni sifatnya predikat di hadapan, ya, predikat di hadapan, subjeknya di belakang. Ya, ingat subjek di belakang. Jadi predikat di hadapan, subjek di belakang. Jadi dah nampak kat situ. Yang mana predikat, yang mana subjek. Macam mana kita nak tentukan yang mana predikat, yang mana subjek. Okey, jadi kalau di sini ya kita lihat selalunya satu cara untuk mengenal pasti predikat dan subjek dan predikat. Okey, buat catatan dalam kertas awak tu. Yang pertama, kalau ada nama khas, solid, itu sahaja. Nama khas itu merupakan subjek. Contohnya, Puan Juria, guru bahasa Melayu. Okey, nama saya sahaja merupakan subjek. Yang lain tu ialah predikat. Okey, yang kedua, ada menggunakan kata tunjuk, iaitu itu dan ini, begini, begitu. Jadi sebelum kata tunjuk itu atau ini, kebanyakannya itulah merupakan subjek. Selepas perkataan itu merupakan predikat. Okey, jadi dah dua sifat nak tentukan. Dua cara untuk menentukan subjek dan predikat. Dan satu lagi penggunaan kata sendi. Ya, kata sendi. Contohnya kalau kita lihat pada kepada tu, okey, sebelum ya perkataan kepada itu merupakan predikat. Ya, selepas perkataan pada itu, kata sendi itu merupakan predikat. Sebelum merupakan subjek, selepas merupakan predikat. Itu dia cara untuk mengenal pasti subjek dan predikat. Okey, jadi kamu semua boleh lihatlah. Okey, dalam latihan untuk susunan biasa dan susunan songsang ini, saya galakkanlah pelajar buat jadual. Maksud saya macam inilah jadual. Mana satu songsang, susunan biasa, yang mana satu lagi ialah susunan songsang. Jadi buat macam ni, senang. Tapi dalam peperiksaan kamu tak boleh jawab macam ni ya. Ini hanya untuk latihan sahaja di sekolah. Kalau dalam peperiksaan, tulis dalam ayat yang lengkap tanpa ada jadual macam ni lah. Okey, jadi saya harap cuba semak jawapan yang telah kamu tulis. Okey, ini dia jawapan dia. Okey, semak untuk jawapan yang telah kamu tulis. Okey, dalam yang bergaris ayat, dalam petikan yang bergaris ialah ayat susunan songsang. Jadi awak semua kena tulis ayat susunan biasa. Okey, kita lihat kat sini. Jadi kat sini ayat susunan yang pertama, memerlukan makanan untuk hidup setiap manusia. Ya, setiap manusia. Okey, dekat sini ada juga perkataan imbuhan mekan juga boleh menentukan subjek dan juga predikat. Yang kedua, penting untuk memastikan seseorang itu mencapai taraf kesihatan yang baik pengambilan makanan seimbang.
Okey, dan yang ketiga, perlu banyak mengambil makanan yang terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran kerana mengandungi sumber mineral, sumber vitamin, mineral dan serat. Ya. Jadi jawapannya susunan biasa. Yang mana subjek, yang mana predikat, perlu kenal pasti. Ya, subjeknya ialah setiap manusia. Jadi mula dekat sini, setiap manusia memerlukan makanan untuk hidup. Jadi jawapannya lengkap dekat sinilah. Okey, yang kedua, untuk jawapan kedua bermula dengan pengambilan. Pengambilan makanan seimbang. Okey, penting untuk memastikan seseorang itu mencapai kesihatan. Okey, jadi kat sini ada perkataan itu kat sini ya. Jadi pengambilan makanan seimbang penting untuk memastikan seseorang itu, seseorang itu mencapai taraf kesihatan yang baik. Okey, dan jawapan yang ketiga bermula dengan subjeknya ialah orang ramai perlu banyak mengambil makanan yang terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, lihat ni kata sendi kerana mengandungi sumber vitamin, mineral dan serat. Okey, ini dia jawapannya. Jadi saya harap kamu semua dapat kenal yang manakah susunan, ayat susunan biasa. Okey, jadi dalam peperiksaan saya nak awak tulis macam ni ya. Ini dia. Tulis macam ni je. Tulis nombor soalan, kemudian tulis 1, 2, 3. Nombor soalan tu penting. Ya. Jadi perlulah awak menulis nombor soalan tersebut. Okey, dalam jawapan kita akan terus pada soalan yang ketiga iaitu soalan penyuntingan. Okey, untuk soalan penyuntingan, kamu semua dikehendaki mengenal pasti kesalahan imbuhan, kesalahan ayat kata, minta maaf, ayat kata, kesalahan tanda baca, ya, kesalahan apa lagi? Tata bahasa, semua ni ada. Jadi semua soalan awak diberi dalam bentuk petikan. Tak ada lagi dalam bentuk ayat 1, 2, 3. Tak ada lagi. Semuanya dalam bentuk petikan. Okey, jadi siapa boleh tolong baca ni pula? Nampak tak yang saya paparkan ni? Okey, siapa tadi? Lina dari kelas mana ya? 4 apa tu? Sekarang siapa boleh baca untuk soalan penyuntingan ni? Petikan dia. Okey, sila baca. Siapa yang suka rela baca? Okey, sila. Jangan malu-malu, tak ada orang tengok. Suara awak je yang keluar. Jangan risau. Okey, on mic. Okey, siapa nama awak sayang? Akila. Akila dari mana? Kelas mana? 4 STEM. Okey, 4 STEM. Okey, Akila. Baca Akila. Pelancaran program Bulan Bahasa 2019 telah dilaksanakan di 10 April 2019 yang lalu di Dewan Perdana SMK Bintulu. Cikgu Norila Yusof selaku GKMP Bahasa Melayu, Bak GKMP Bahasa telah memberi ucapan pembukaan dan diikuti oleh Cikgu Siti Zaitun selaku Pengetua SMK Bintulu. Tema untuk Bulan Bahasa pada tahun ini adalah Indahnya Bahasa. Bulan Bahasa ini bertujuan untuk menggalakkan murid menggunakan bahasa dengan betul, sopan dan berhemah di kalangan warga SMK Bintulu. Oleh itu, diharapkan dengan murid dapat mengambil peluang ini bagi memperkukuhkan kosakata dan meningkatkan ilmu yang dipelajari di samping menjunjung bahasa kebangsaan. Okey, bagus. Tahniah Akila. Okey, jadi sebelum tu saya bacakan arahannya dahulu ya. Okey, dalam petikan 1, okey, kita ada 2 petikan ya. Dalam petikan 1 terdapat 6 kesalahan bahasa. Jadi petikan 1 kena cari 6 kesalahan. Manakala dalam petikan 2 terdapat 5 kesalahan bahasa. Okey, jadi 5 kesalahan bahasa dalam petikan 2. Jadi senaraikan dan betulkan. Senaraikan dulu, kemudian betulkan. Jadi kena ada salah betul lah kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap petikan, anda tidak boleh menyenaraikan lebih. Tengok tu, arahan soalan dah kata macam tu. Daripada jumlah kesalahan yang dinyatakan dalam arahan soalan.
anda tidak perlu menyalin petikan-petikan tersebut. Okey, arahan soalan kata jangan tulis lebih dan jangan salin petikan. Okey, jadi kena tulis salah betul. Okey, dalam peperiksaan awak nak buat jadual pun boleh, tak nak buat jadual pun boleh. Tak ada masalah. Tapi yang wajibnya kena tulis yang mana salah, yang mana betul. Dan tak payah kamu nak nak kumpulan-kumpulankan kesalahan-kesalahan itu. Terus saja tulis ya. Jadi tulis macam ni. Petikan satu salah yang mana satu, betul yang mana satu. Okey. Jadi dekat mana kesalahan tu saya dah paparkan kat sini. Ada 6 kesalahan. Okey, saya pun dah tengok kat sini yang mana salah dia. Okey, tengok satu lagi saya tertinggal ni. 2, 4, 6. Okey, betul. Okey, dekat mana D ni kena tengok betul-betul. Okey, kalau kita lihat di sini salah. Pada D, ya kita lihat soalan yang kata mana kesalahan bahasa yang mana terdapat dalam petikan ini ya. Kalau kita lihat yang pertama kita baca baik semula dekat di dalam petikan tu, pelancaran program bulan bahasa 2019 telah dilaksanakan di. Di sini kata sendi di ni dah salah. Sepatutnya pada. Okey, jadi terus betulkan. D ni dah salah. Terus masukkan pada. Okey, kalau saya boleh tuliskan highlight dia, sekejap ya. Saya boleh tengok kalau boleh saya highlightkan. Okey, boleh. Kat mana salah kat sini? Okey, jadi saya boleh tulis kat sini. Okey, salahnya di sini. Sekejap ya. Saya cuba buat tanda, tanda merah kat sini. Okey, yang pertama salah dekat sini. Ini dia. 1, D tu salah. Okey, kita baca lagi. D tukar pada. 10 April 2019 yang lalu di Dewan Perdana SMK Bintulu. Okey, Cikgu Norila Yusof selaku GKMP Bahasa telah memberi ucapan pembukaan dan diikuti oleh Cikgu Siti Zaitun selaku pengetua SMK Bintulu. Okey, belum ada kesalahan lagi kat sini. Okey, kalau ada saya tersilap, awak boleh bagi tahu ya. Kita belajar sama-sama, jangan risau. Okey, tema untuk bulan bahasa pada tahun ini adalah, ini salah. Kata pemberi dekat sini salah. Kenapa salah? Yang ini salah. Kenapa salah? Okey, jawapannya selepas perkataan adalah ni ialah indahnya bahasa ini merupakan kata nama. Jadi perlu guna perkataan ialah. Okey, tengok ni. Perkataan ialah. Jadi kesalahan kedua dekat sini. Okey, seterusnya. Bulan bahasa ini bertujuan untuk menggalakkan. Sepatutnya menggalakkan ni ada 2 perkataan, 2 huruf K. Ya, 2 huruf K. Jadi di sini ada satu lagi kesalahan. Menggalakkan ni dah salah. 1 K ditulis kat sini. Sebenarnya ada 2 K. Jadi kesalahan ejaan ni kena pastikan. Selalunya soalan akan keluar, akan tanya yang ada huruf 2 macam ni lah. 2 huruf yang sama dalam satu perkataan. Okey, seterusnya murid. Menggalakkan murid menggunakan bahasa dengan betul, sopan dan berhemah. Di kalangan. Di kalangan. Ingat, selalu pelajar akan guna perkataan di kalangan. Malahan kadang-kadang cikgu pun kadang-kadang terguna juga kan. Tapi selalunya kena ingat, kalau kalangan mesti dalam. Ya, mesti dalam. Bukannya di kalangan. Ya, sebab dah biasa ni selalunya salah yang kita gunakan. Jadi jawapannya dalam kalangan warga SMK Bintulu. Okey, oleh itu diharapkan ilmu yang telah dipelajari di samping menjunjung bagi memperkukuhkan ni salah ya, silap kat sini. Kenapa salah? Kenapa tak ada imbuhan kan ke ujung? Ini pun kena tahu juga. Okey, apa sahaja kata adjektif, kukuh ni adalah kata adjektif yang menggunakan imbuhan awalan memper
tak perlu lagi ada akhiran kan. Ya. Jangan ada lagi akhiran kan di hujungnya. Okey? Okey, satu lagi saya tertinggal kat sini dengan. Satu lagi dengan kat sini. Oleh itu diharapkan dengan murid. Salah. Dengan ni salah. Sepatutnya diharapkan agar kata hubung. Ya, kata hubung. Ya, di sini kata hubung dengan ni salah. Ya, jadi saya ulang balik semula untuk ayat terakhir. Oleh itu diharapkan dengan ni salah, diharapkan agar. Okey, kata harapan. Jadi perlu ada perkataan agar. Okey, tapi kalau awak kata cikgu saya guna perkataan supaya, boleh tak? Okey, boleh sebab agar dengan supaya ni sama makna. Nanti dalam pemarkahan skema yang betul dia akan bagi pilihan-pilihan jawapan. Tapi yang ini saya guna perkataan agar. Tapi kalau siapa guna perkataan supaya pun boleh. Tak ada masalah sebab agar dengan supaya ni maknanya sama. Okey? Jadi diharapkan agar ataupun supaya murid dapat mengambil peluang ini bagi memperkukuh. Tak ada kan ni jangan ada sebab apabila kata adjektif seperti kukuh, dalam, ini semua tak perlu ada akhiran kan lagi. Memperkukuh saja, memperdalam saja, macam tu. Memperlebar saja. Tak ada memperlebarkan, tak ada memperdalamkan, itu tak ada. Tak perlu guna akhiran kan untuk kata adjektif dalam awalan memper, imbuhan awalan memper. Okey, kosakata dan meningkatkan ilmu yang dipelajari di samping menjunjung bahasa kebangsaan. Jadi kat sini itulah jawapan untuk petikan 1. Okey, kita terus pada petikan yang kedua. Okey, di sini. Okey, siapa boleh sudi baca? Sebut nanti cikgu awak akan catatlah awak punya PBD nanti ya. Senang. 3, 2 dalam 1. Lagi senang kan? Kita tak payah nak tangguh-tangguh. Okey, siapa boleh baca? Sila. Cepat. 2 orang. Yang ini perlu 2 orang. Okey, siapa? Yang pertama, siapa nak jadi Saiful? Okey, siapa nak jadi Zaidi? Okey, tak apa. Jangan risau. Tak ada apa pun yang nak ditakutkan. Suara saja keluar. Okey, boleh? Okey, siapa sudi jadi Saiful? Siapa sudi jadi Zaidi? Zaidi ni macam suami saya. Nama suami saya pula. Okey. Cepat. Sila. 2 orang. Tak ada. Biar saya cikgu. Okey. Seorang lagi? Seorang lagi saya pilih ya. Pilih. Ni siapa Naim. nama? Ya? Saya pilih Naim. Naim. Okey. Naim dengan siapa yang cakap ni sekarang ni? Saya tak nampak dalam chat ni. Saya Hanif. Hanif. Okey, Hanif dengan Naim. Cepat. Hanif dengan Naim cepat. Kita tak nak buang masa. Soalan Naim. Yelah. Okey, teruskan. Tahukah kamu aktiviti pembalakan haram semakin menjadi-jadi di negara kita? Ya. Naim. Sekiranya masalah serius ini tidak ditangani, maka masalah ini akan mendatangi pelbagai kesan negatif terhadap alam sekitar. Apakah kesan buruk aktiviti pembalakan terhadap alam sekitar? Okay. Aktiviti pembalakan haram akan memusnahkan habitat flora dan fauna. Okay. Bukan itu sahaja, pembalakan haram turut mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Ya, mengapakah pembalakan haram dikatakan boleh mengakibatkan peningkatan suhu bumi? Hal ini kerana aktiviti pembalakan haram akan meningkatkan kandungan gas karbon dioksida di dalam udara. Gas ini mampu memanggap haba di atmosfera dari dipantulkan semula. Fenomena inilah yang menyebabkan peningkatan suhu persekitaran. Oh, begitu. Pihak berkuasa sewajarnya menguatkuasakan undang-undang dengan lebih tegas agar pembalakan haram dapat diatasi dengan efektif. Okey, terima kasih Naim dengan Hanif. Okey, bagus. Tahniah. Okey, 4 stem ya? Ya, cikgu. Ya, cikgu. Okey, bagus. Alhamdulillah. Puan Rozana boleh catat ya. Okey, jadi kita lihat jawapan kat sini. Yang mana salah tu? Okey, saya akan highlightkan teruslah ya. Okey, yang pertama kita lihat dekat, kita lihat soalannya. Okey, kemudian kita highlight kat mana salah tu. Saya terus tulis. Yang pertama mendatangi. Okey, yang kedua ya ni.
Okey, ya. Ya ni perkataan dia ni sebenarnya ejaan, dari segi ejaan. Okey, seterusnya di dalam. Mana dia di dalam? Di dalam. Okey, di dalam. Di dalam kat sini. Tak perlu ada di dalam. Patutnya dalam sahaja. Okey. Kemudian dari, sepatutnya daripada. Mampu memerangkap. Okey, ini dia. Di atmosfera dari ni, kadang-kadang kita baca, kadang ada yang kata, betul lah cikgu, salah sepatutnya. Ya, kenapa perkataan dari ni tak boleh digunakan kat sini? Sebab awak kena ingat ya, perkataan dari ini hanya untuk tempat dan masa sahaja. Okey? Dan seterusnya, patutnya ini ialah daripada, dan akhir sekali ialah kata. Yang salah ialah dari segi tanda baca dekat sini. Okey, tanda baca. Kalau awak lihat, begitu. Ini salah tulisan dari segi tanda baca ya. Jadi sepatutnya tanda baca, tanda seru berada di belakang. Jadi begitu. Jadi macam ni. Koma. Begitu. Mesti ada ni, mesti koma dulu. Kemudian barulah tanda seru. Okey, itu dia 5 kesalahan yang terdapat dalam petikan 2. Okey, itu saja untuk penyuntingan. Okey, kita masuk soalan 4. Ini dia soalan 4 yang paling, alamak, saya salah post untuk soalan 4. Ini saya dah silap ni. Okey, sekejap saya tengok. Okey, kesilapan saya salah post ni. Tadi saya tak semak nak cepat tadi kan. Okey, tak apa. Kita akan tukar soalan yang ini. Okey, kita cut. Okey. Okey, kita lihat jawapan untuk soalan bahasa Melayu klasik. Okey, ini dia bahasa Melayu klasik. Okey, saya nak awak semua lihat pada petikan yang dipaparkan dalam soalan awak. Okey, siapa boleh bacakan? Okey, sebelum tu saya bacakan arahan soalannya dahulu ya. Saya akan type kat sini lah. Secara terus. Okey. Baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan teliti. Okay. Kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Okey. Jadi ini dia. Jadi awak kena, yang paling penting kat sini adalah tulis semula. Tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard. Bahasa Melayu standard. Ini dia. Maksudnya bahasa Melayu yang gramatis untuk bahasa Melayu klasik tersebut. Okey. Untuk latihan saya galakkan kamu tulis macam ni lah. 2, 3 jadual ni, 3 ruang ni supaya kita nampak tahu kat mana ayat-ayat yang perlu kamu tulis. Jadi di sini. Jadi saya bacakan dahulu ya petikan. Yang ini saya fokus. Tak payah awak nak tolong bacakan. Okey, untuk bahasa Melayu klasik saya baca dulu ayat pertama. Okey, diambil daripada buku Komsas awak ya, iaitu Kepimpinan Melalui Teladan. Ya. Kata 4, watak yang ada dalam tu sebenarnya Ketalasari ni ialah penjurit dari Majapahit, kemudian ada Laksmana dan juga Raja Melaka.
Okey, saya bacakan ayat yang pertama. Tatkala itu Kertalasari sudah datang dari Daha, terlalu banyak beroleh harta daripada emas dan perak dan pakaian dan pitis berpuluh-puluh juta dan orang banyak dicurinya. Okey, di sini ialah di mana maksud dia ialah Kertalasari ni datang dari Daha. Dia ni suka mencuri harta. Harta ni dari apa? Harta emas dan perak serta pakaian dan duit berpuluh-puluh. Pakaian ni pitis ni adalah duit. Ya, duit berpuluh-puluh juta dan orang yang dicuri. Bukan hanya duit, orang pun dicurinya. Maksud dia kat sini, semua bahasa klasik ini tidak ubah maksud dia. Awak hanya terjemahkan aja. Tuliskan aja balik semula perkataan dalam bahasa Melayu standard. Maknanya idea tu masih sama. Maksud tu tetap sama. Ya. Kemudian kita masuk ayat yang kedua. Setelah sudah Kertalasari datang ke rumahnya, maka ia pun bertanya kepada ibunya, "Hai ibuku, ke mana pergi bapaku? Maka tiada aku lihat." Okey, dalam ayat kedua ini, apa maksud dia dalam bahasa Melayu standard? Setelah Kertalasari pulang ke rumah. Jadi pulang ke rumah ni senanglah. Maka dia bertanya ni maksudnya dia bertanya, tak payah letak perkataan maka lagi. Dia bertanya kepada ibunya. Bertanya kepada ibunya tentang ayahnya kerana tidak menjumpai ataupun berjumpa pun boleh ayah di rumahnya. Ya. Jadi awak tukar sahaja macam ni, maksudnya tetap sama. Dan ayat yang ketiga. Setelah sudah ibunya mendengar kata anaknya, demikian itu maka ibunya pun menangis seraya berkata, "Hai anakku yang bapamu itu sudah mati, dibunuh oleh seorang Melayu bernama Laksmana Hulu Balang, Ratu Melaka." Jadi ibu dia kata apa? Ibu dia menjawab setelah ibunya mendengar perkataan anaknya itu tentang bapanya, ibu Kertalasari terus menangis lalu memberitahu Kertalasari bahawa bapanya sudah mati dibunuh oleh seorang Melayu bernama Laksmana Hulu Balang, Ratu Melaka. Okey, jadi saya nak maklumkan kat sini ya, kalau kita lihat daripada pindahan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard ni, perkataan-perkataan yang ada dalam bahasa Melayu klasik ini boleh kita gunakan 1-2 ya. Bukanlah 100% awak tak gunakan, boleh gunakan. Hanya bukanlah dalam bentuk bahasa Melayu klasik yang tonggang terbalik ni kan. Jadi awak kena pindahkan dalam bahasa Melayu standard yang gramatis. Okay, dan yang paling penting, jangan salah watak. Ya, kalau kata Kertalasari, Kertalasari lah. Janganlah kamu tulis nama Kertalo Sari, tu dah salah. 100% salah, dari segi ejaan tu dah salah. Ya, jadi dan satu lagi perkataan Laksmana Hulu Balang Ratu Melaka, awak tulis Laksmana Hang Tuah, lagilah salah. Sebab tak ada pun perkataan Hang Tuah kat situ. Jadi kena ikut nama watak tu betul-betul dalam petikan. Okey? Jadi dah dapat tak tulis ni apa yang saya tuliskan ni? Ataupun kebanyakan apa yang kamu tulis tu dah betul? Ada, kalau jawapan tu ada yang hampir-hampir sama makna, tak ada masalah ya. Diterima. Yang penting jangan salah watak, okey, dan jangan tukar cerita. Itu je yang paling penting. Okey, dan akhir sekali kalau tak ada apa-apa, ini cara nak tulis. Terus tulis jawapan macam ni. Tulis saja. Nombor 1, nombor 2, ayat pertama, kemudian ayat kedua dan ayat ketiga. Sebab markahnya pun 6 markah, jadi satu ayat tu mungkin diberi 2 markah. Okey, bahasa Melayu standard. Okey, kalau tak ada apa-apa masalah untuk bahasa Melayu standard ni, kena selalu buat latihan lah untuk bahasa Melayu standard ni. Boleh lihat dalam buku teks awak ya, buku komputer awak, iaitu buku Jaket Kulit Kijang dari Istanbul tu, untuk kepimpinan Melayu Tauladan tu, awak boleh tengok, baca, ambil 1-2 petikan, ambil 6 ayat, 3 ayat awak terjemahkan. Buat 3 ayat tu awak terjemahkan. Nanti boleh, kalau misal kata tak tahu, boleh tengok dalam kamus Dewan DBP. Dekat situ banyak perkataan yang boleh kamu gunakan.
Okey, dan soalan yang terakhir iaitu soalan peribahasa. Okey, ini dia petikannya. Okey, saya bacakan dahulu soalannya. Petikan di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Okey, arahannya senaraikan 2 peribahasa dalam petikan, kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Okey, jadi siapa boleh tolong bacakan peribahasa ni untuk soalan yang terakhir. Okey, baca. Saya cikgu. Siapa nama awak? Amar. Amar. Okey, Amar. Baca, Amar. Sekolah merupakan sebuah bangunan atau tempat yang berfungsi untuk memberikan pendidikan kepada murid untuk melahirkan model insan yang akan memajukan negara. Okey. Bagi mencapai matlamat ini, guru-guru haruslah menjalin hubungan yang erat dengan murid-murid. Sebagai contoh, murid akan senang bekerjasama dengan guru bagai aur dengan tebing dalam mematuhi peraturan bilik darjah yang telah ditetapkan. Hasilnya, guru dapat mengurus dan mengawal murid dengan lebih efektif. Selain itu, mereka juga hendaklah berusaha bersungguh-sungguh dalam pelajaran demi masa depan kerana usaha tangga kejayaan. Sebagaimana yang diketahui, resepi kejayaan seseorang murid ialah permuafakatan antara guru dan ibu bapa dalam melaksanakan pelbagai program untuk meningkatkan prestasi murid-murid dalam akademik. Apabila bermuafakat, sesuatu kejayaan mudah diperoleh kerana muafakat membawa berkat. Okey, tahniah Amar ya. Okey, jadi sekarang ni kita dah dengar Amar baca dan kita dah dapat tahu kat mana peribahasa kita. Okey, saya gariskan dulu peribahasa yang ada dalam petikan ni. Yang pertama, bagai aur dengan tebing. Okey, yang kedua, kerana usaha tangga kejayaan ialah peribahasa yang kedua. Kemudian ada lagi peribahasa yang lain iaitu muafakat membawa berkat. Okey, muafakat membawa berkat. Ada tak lagi yang saya tertinggal? Tengok ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 saja. Yang lain semua tak ada. Okey, jadi ada 3 peribahasa yang terdapat dalam petikan ini. Jadi tugasan awak kena cari peribahasa yang sama maksud dengan yang pertama bagai aur dengan tebing yang ada kaitan dengan kerja sama. Yang kedua usaha tangga kejayaan. Ini untuk rujuk kepada seseorang yang berusaha bersungguh-sungguh untuk berjaya. Dan yang ketiga, peribahasa ketiga, muafakat membawa berkat. Rujuk kepada seseorang ataupun masyarakat ataupun kumpulan yang bersatu hati untuk mendapatkan satu keputusan bermuafakat lah. Okey, jadi kita senaraikan dulu apakah dia. Ya, sebab di sini ada 2. Dia minta 2, jadi awak kena senaraikan 2. 1, 2, sudah senaraikan 3. Jadi pilih 2 saja, tak payah tulis lebih ya. 2 sahaja. Jadi untuk yang ini, untuk kelas ni saya senaraikan lebih lah. Jadi awak boleh rujuk jawapan yang saya bagi kat sini. Okey, lihat ada beberapa peribahasa. Okey, catatkan peribahasa-peribahasa yang ada yang sama makna dengan soalan peribahasa yang ada dalam petikan. Okey, yang pertama ni, bagai aur dengan tebing. Okey, yang sama maksud. Ini senang aja lah, kita selalu gunakan. Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Okey, itu sama maksud. Yang kedua, kalau siapa ada tulis, hati gajah sama dilapar, hati kuman sama dicecah. Ini pun sama makna dengan bagai aur dengan tebing. Untuk peribahasa usaha tangga kejayaan, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey, itu dia. Ya, jangan tulis di situ ada highway ya. Siapa tulis ya salah. Ya, buat main-main pula. Ya. Jadi di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey. Yang sama hampir sama maksud juga. Apa dia? Yang bulat datang bergolek. Yang pipih datang melayang. Ya. Yang bulat datang bergolek, yang pipih datang melayang. Maksudnya orang kalau kita nak berusaha, kita kena buatlah seperti mana. Jadi yang bulat tak akan datang bergolek, yang pipih tak akan datang melayang. Patutnya takkan pun boleh. Tak akan datang bergolek, tak akan datang melayang. Ya. Dan yang
makna yang sama juga usaha tangga kejayaan. Jika tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya. Ini ada kaitan dengan usaha tangga kejayaan. Okey. Dan seterusnya peribahasa yang ketiga, muafakat membawa berkat. Ini peribahasa yang sama makna dia. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Ya. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Okey, ada setengah tulis bulat kata kerana muafakat. Itu salah ya, bukan kata, bulat manusia. Ada setengah jawapan yang jumpa bulat kata kerana muafakat. Itu sebenarnya tak diterima. Bulat manusia kerana muafakat. Okey, dan satu lagi peribahasa yang sama makna muafakat membawa berkat ni jarang kita gunalah. Seliang bagai tebu, serumpun bagai serai. Okey, seliang maksudnya apa? Kan tebu ni ditanam berbaris kan, seliang sama je satu baris, betul tak? Itu maknanya muafakat lah. Kemudian serumpun bagai serai. Serumpun maksudnya serai ni kalau tumbuh dia berumpun, bukannya sebaris macam tebu. Dia serumpun. Dia satu kumpulan serumpun. Jadi dia menggambarkan muafakat. Ya, dalam boleh membawa berkat. Okey, jadi itu dia jawapan untuk peribahasa yang ada makna sama maksud dan hampir sama maksud. Okey, saya harap kamu semua dah catatkanlah apa dia peribahasa-peribahasa yang menjadi jawapan. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Habis buku untuk 1 jam kelas kita hari ini. Jadi ada apa-apa nak tanya sebelum kita tamatkan kelas kita pada pagi ini? Okey, ada apa-apa nak tanya? Okey, ada apa-apa nak tanya? Ya. Tak ada Mukrin. Okey. Okey, tahniah semua yang datang, yang masuk hari ini ya kelas kita. Kelas saya 4 geografi, 4 PNG. Maklumkan pada saya kehadiran anda ya. Nanti kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan untuk soalan pemahaman pula. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh tamatkan kelas kita hari ini. Mukrin lapar, boleh makan sekarang. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama.